Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengerusi yang dirahmati dan kasihi Nayuk selaku pemimpin masyarakat kawasan Tok Mene, Tok Nebe, para asatizah, Tuan Imam, Tok Guru, jawatan kuasa masjid, adik-adik kakak, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
2-3 hari dah hamba ni duk kecek hari Ramadan. 2-3 hari lepas pun kecek hari Ramadan juga dekat kampung adik kakak ni. Jadi pada malam ni kita nak kecek benda yang di luar sikit daripada Ramadan tapi ada kaitannya dengan Ramadan. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala hubung ke puasa ni yang pertama dengan taqwa. Yang keduanya, Allah Ta'ala hubung ke puasa dengan masa. Yang ketiganya, Allah Ta'ala hubung ke puasa dengan waktu. Yang keempatnya, Allah Ta'ala hubung puasa dengan orang miskin. Yang kelima, Allah Ta'ala hubung puasa dengan infak. Yang keenam, Allah Ta'ala hubung puasa dengan Al-Quran. Yang ketujuh, Allah Ta'ala hubung puasa dengan perkara yang memudahkan, bukan memayahkan. Yang ke-8, Allah Ta'ala hubung puasa dengan doa. Itu di antara perkara yang kita nak sebut pada malam ni. 8 perkara. Sudah pukul berapa pun ikut kita lah. Moga mikrofon duduk tangan kita. Nah, baik. Alih kipas ni sikit. Yang masuk oleh speaker ni. Alih kat belakang. Yang mari atas muka dah ni. Terbaik hangguk kita kat ni. Gitu boleh. Pandai. Baik. Adik kakak sekalian, yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan ibadah puasa ni. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan kutiba. Kutiba ni kalau kita kelih daripada sudut bahasanya, dituliskan. Bukan makna diwajibkan dari segi bahasa. Kerana bahasa Arab ni, kalau orang ngaji bahasa Arab, ustaz-ustaz kita ramai depan ni, kalau satu perkataan yang disebut, dia bahas dua. Fi lughatan, dari sudut bahasa. Yang keduanya syara'an, dari sudut syara'. Supaya semaya ni daripada sudut bahasanya, as-salah hiya lughatan ad-du'a'u. Semaya daripada sudut bahasanya doa. Syara'an, sudut syaraknya, aqwalun wa af'alun, perbuatan, perkataan, dimulakan dengan takbir, diakhir dengan salam. Seorang Maulana India nama Waliullah Ad-Dahlawi, dia mari buat satu ilmu, dia panggil ilmu wad'i. Ilmu wad'i, ilmu meletakkan perkataan. Dan dia bahas juga beberapa perbahasan berdasar kepada bahasa yang ada dalam Quran. Kerana Quran ni dia guna bahasa yang tepat. Tepat mana kata bahasa Quran ni dia guna munasabah dan juga boleh pakai siapa bila-bila. Amba sebutlah kuliah subuh tadi di masjid. Kita kata Allah Ta'ala beri kepada kita 2 perkara oleh muka dunia ni. Yang pertama, ilham Tuhan beri. Ilham ni makna kata Tuhan capak dalam kepala otak kita untuk mengurus kehidupan dunia. Ini tak payah mana ni. Mudah ya. Hal dunia ni, hal nak hidup ni kita belajar start ya. Boleh selalu. Orang tak masuk mengaji universiti pun lebih pandai daripada orang yang masuk universiti. Cik Ambo panggil tu ayah.
tukar kayu. Soho lah tukar kayu. Ukir pun pandang ukir. Khusi raja-raja perlih ke apa, dia duk buat dulu. Duk ukir golok ke apa, dia pandang. Satu rumah nak buat di kapung, orang kayu tinggal belakang. Seorang arkitek daripada London, lulusan orang Melayu, balik ngaji luar negara. Arkitek bahagian rumah ni lah. Dia buat lagi plan, kau tukar ni. Tok ayah ni baca, tengok. Dia kata bocor rumah ni, kata. Meladung air. Katanya arkitek mari balik pada London. Dia kata dok, dia kata. Dia jenis tak balah dengan orang, tak support cucu dia, apa balah. Nah, jadi dia apa kata, buat, yalah sungguh. Air jadi slogan, mari kau ni beladung air tengah rumah. Rombok semula. Nak ceritanya, hak tu balik luar negara, ngaji bahagian buat plan rumah gapo tu. Hak tu tak ngaji luar negara pun, hijau mengikut pengalaman, tapi reti hak ni lagi daripada hak tu. Tu ilmu dunia, tak ada duk payah. Ilmu gapo pohal dunia ni Allah Ta'ala ilham. Orang panggil ilmu laduni, orang panggil. Ilmu laduni orang duk sebut tu, dia tak kait sikit abuk dengan syarak, tak ada. Kalau ilmu laduni tu berkait dengan syarak, Allah Ta'ala tak suruhlah Nabi Musa pergi ngaji dengan Khidir. Ilmu yang ada pada Khidir orang panggil ilmu cara muamalah dunia. Ilmu yang ada pada Nabi Musa orang panggil ilmu cara-cara syariat. Ya memang Allah Ta'ala kena royak ke Nabi seorang ya, tak boleh royak ke orang lain. Jadi hidup kita ni Tuhan beri dua perkara. Satu, ilham untuk menguruh tarbiyah dunia. Yang keduanya, Allah Ta'ala beri wahyu kepada kita. Dua-dua ni kena pakai belaka untuk hidup. Tapi ilmu yang nak tarbiyah dunia ni setiap zaman berubah. Setiap zaman berubah. Tak serupa. Zaman hari ni tak serupa dengan zaman dulu. Mikrofon ni, zaman dulu mikrofon besar-besar nyepak aja kelih ke tak? Nah, zaman Saloman nyanyi mula ke isteri Piramli tu, kekanda di medan perang, dia nyanyi adinda di medan seni. Biasa dengar ke lagu tu dah? Salomah sama Piramli lah lah. Besar mikrofon dia tu, besar. Kena pakai wayar belakang. Kalau kau sejik zaman dulu kan, orang bukuh mikrofon dengan kain cok. Ada dah lah tok bila mati dijeli tu, cok mikrofon. Tak ada subah. La Allah leping ke bawah. Mari tok bila sore lagi nya sambung be. Orang akak dulu saing tu. Sambung tu kak, rebah kedua-dua tu bila. Okey, tanya hak sambung, dia kata Pak Cu, apa sambung? Dia kata takut putus mualak, dia kata. Tu zaman dulu. Zaman lah ni mikrofon acu kelih, tak ada wayar pun. Dia pakai gelombang. Saya esok lagu mana tak tahu. Lah ni orang pakai telefon supaya adik kakak pakai ni halu ya. Lama dulu telefon besar, jarang orang nak boleh pakai telefon ni. Orang pakai telefon zaman dulu tepi jalan belakang, hak masuk bitih tu kering dulu. Bermakna kalau ilmu hak zaman dulu tu kita nak bawa zaman hari ni, orang tak pakai mana dah. Kalau pakai pun jadi mahal. Supaya rumah supaya zaman dulu. Rumah zaman dulu ada ibu rumahnya, ada jemorenya, ada lambunya, ada kasajatanya, ada kudanya, nak boleh buat naik. Lepas tu nak pasok setara mana, bumbu setara mana, hak ni setara mana. Semua tu ilmu zaman dulu belaka. Zaman ni orang buat rumah mudah. Atak gini so, gitu so.
Tak kata kan mudah lah. Rumah pula ni kotak-kotak segi-segi lagu mana tahu. Nak tiru Eropah. Kalau nak mari buat rumah hak zaman dulu, hak persegi, hak mengukir apa semua tu, ada orang panggil simbolik, ada kata rumah ni membawa makna gapo supaya rumah Minangkabau hak tanduk supaya tanduk Kuba tu. Kelih ke dah? Lepas tu ada bunga pula, bunga kutung dia tu. Kalau bunga 5 maknanya gapo, kalau bunga 3 maknanya gapo. Biasa bunga kutung hak 5 tu diletak di atas rumah nak melambaikan orang tu orang Islam. Cuba baca sejarah Melayu. Lepas tu ukir pula, bunga layar dia tu diukir tepi tu di rumah. Kalau awak mari ilmu tu zaman lo ni mahal rumah tu. Ada dah awak rumah habis berjuta-juta riyal. Sebab perubahannya berlaku setiap zaman. Tu ilmu ilham. Tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala daripada zaman dulu sampai ke ni tak pernah berubah. Boleh dipakai pada semua zaman, boleh dipakai pada semua keadaan. Kalau berakidah daripada dulu, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Allah Ta'ala sebut syara'a lakum, aku syariat kepada kamu agama kamu ini sebagai syariat, sebagai undang-undang kepada kamu, sebagaimana aku wasiat kepada Nabi Nuh. Wallazi auhayna, dan aku wahyu kepada Ibrahim, Musa, Isa. Allah Ta'ala sebut seorang-seorang Nabi. Semua tu bawa la ilaha illallah. Untuk apa? An aqimuddin, untuk tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah di atasnya. Makna kata kalau orang guna agama tak pecah belah. Pecah belah ni pucuk orang tak seguna syariat, orang tak seikut Nabi, itu pucuk pecah belah. Boleh faham kan ni? Mana kata syariat akidah daripada dulu sampai ke hari ni bagai tulah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi hamba Allah lawan taghut. Supa. Ada kakak semua. Bab puasa ni Allah Ta'ala guna ke perkataan yang sama. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajib kepada kamu puasa sebagaimana umat yang terdahulu daripada kamu. Makna kata ibadah puasa ni ada dah zaman itu. Allah Ta'ala sebut kisah Maryam, Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Zakaria, semua melibat puasa belaka. Hatta Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dilarang daripada bercakap bila dia dapat anak. Fa asyarat, isyarat gapo kami boleh ambil, Allah menunjuk ke aku ni boleh anak. Qalu, Allah Ta'ala jawab kepada Maryam, Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Zakaria, mu tak kecek dengan kaum kamu, jangan kecek selama 3 hari. Ulama tafsir kita mai dok royak, tak kecek di sini makna kata puasa. Puasa. Dan perkataan saum ni digunakan dalam Quran banyak, bukan siksa banyak. Tetapi perkataan saum daripada sudut bahasa Arabnya iaitu seseorang yang ajar kuda tina untuk perang. Kalau tengok kuliah hamba sebelum ni, hamba pernah ulah dah bawa as-saum. Perkataan as-saum ni maknanya apa? Kita kena ajar kuda tina supaya perang, supaya tahan dahaga, tahan lapar kerana nak pergi perang. Dia kaedah kuda ni, Nayuk tahu kedak, tahu dia pergi kuda ni. Tapi kita tak naik kuda dia, halus. Naik dah gitu, pasal tak suka. Muju tak congek di kuda tu. Lah, ambo biasa naik kuda dah besar, harga 2 juta riyal.
tinggi pada hamba lagi. Orang tegak molek berasa. Ayuk beli kuda saya dia. Tak boleh saya kita. Kuda ni tanya orang perahu kuda, nak pergi perang dia tak pakai mana kuda jatah. Nak pergi perang ni dia banyak pakai kuda tino. Sebab kuda jatah ni dia ada sifat semula jadi dia. Apa dia? Gong. Kuda jatah ni pasal gong sikit. Tahu tak gong ni apa? Agah. Sombong sikit. Hari orang ajar molek ya ajar molek berlari gapo. Oh, tapi tani nak masuk perang tu ga. Dia berasa dah harga tekoknya congik, habis tuai-tuai dia pergi lari coda. Tu kuda jatah. Dia punya perangai dia. Tapi kuda tina ni Allah Ta'ala bui sifat semula jadi, dia sangat taat kepada tuai dia. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a. Surah Al-Adiyat ni cerita kuda tina, bukan kuda jatah. Orang nak tahu tafsir surah ni boleh tengok page hamba tafsir dah surah ni. Malah nak tafsir lah tu banyak boleh kena kecek ya. Tengok page kita tulis dah tafsir surah Al-Adiyat, lebih kurang sejam hamba mengajar boleh dengar. Al-Adiyat ni kuda tina. Perkataan as-saum, hak kata puasa tu dia mari daripada asal dia ajar kuda tina supaya tahan dahaga dan taat kepada tuan untuk perang. Orang tak pergi perang dengan unta walaupun unta ni lasak. Unta ni dia lasak, dia tahan dahaga. Dia boleh berlari juga, tapi tak serupa dengan kuda berlari. Kuda berlari lebih laju. Sehingga Quran menggambarkan kuda berlari ni, tapak kuda tu ada besi, tepuh dengan apa orang panggil batu bukit tu, tubik api. Itu kuda. Jadi ajar kuda tak sewi dahaga dan taat kepada tuan, tu orang panggil as-saum. Begitulah kena ajar nafsu kita pada bulan puasa, taat kepada tuan di hak sebenar, tu orang panggil saum. Perkataan sama. Oleh kerana tu Arab apabila sebut kutiba alaikumus siyam, perkataan siyam tu dia faham gapo dia hak dia kena buat kepada diri dia. Dia kena buat sebagaimana dia ajar kuda tina dia supaya taat kepada tuan. Dia kena ajar nafsu dia supaya kena tuan hak sebenar siapa dia. Jangan duk jadi gong supaya kuda jatah. Boleh faham kan ni? Ini benda dia. Ujung ayat tadi as-saum tadi Allah Ta'ala sebut terang-terang boleh ajar nafsu ni hakikat dia apa? La'allakum tattaqun, supaya mu jadi orang takwa. Sebab takwa menyelesaikan segala masalah. Takwa ni kerana tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk pesan semua takwa, duk pesan semua sahabat kena takwa. Dan ucapan Nabi belum Nabi kecek gapo-gapo, Nabi kata ittaqullah. Siapalah hari Jumaat khutbah tu kena kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takut lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya pertama ayat. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Tuttaqullah. Yang ketiga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekal iaitu takwa. Dalam hadis sebut at-taqwa hahuna, Nabi kata takwa duduk sini.
Hak ni hak kita nak syarah malam ni. Dia akak semua. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran secara terang-terang. Kita tengok suratul Baqarah ayat 177. Gapo dia hak Tuhan kata yang menyebabkan takwa, akhirnya Allah Taala sebut ayat tu takwa. Kita tengok. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Tuh. Baik, kita tengok ayat tu sebut gapo. Dalam surah Al-Baqarah ni Allah Taala sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kebaikan, dia kata Allah, bukannya menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan adalah aku nak oyak kamu yang pertama besar kali beriman kepada Allah. Kebajikan berbentuk kepada diri kamu sendiri yang boleh menyelamatkan diri kamu daripada azab Allah Ta'ala dengan kamu percaya kepada Allah. Orang panggil akidah. Kebaikan dan kebajikan ini ada berbentuk kepada orang lain, ada berbentuk kepada diri kita, kepada orang lain pun balik diri kita juga. Tapi dengan kita buat kebajikan itu jadi mudah urusan demo tu kerana kita buat baik, so disebut sebagai bir, kebajikan juga. Tapi hak ni kebajikan paling besar sekali, akidah ada pada jiwa kamu. Akidah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta kepada orang yang kamu cintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang dalam musafir, peminta-peminta, orang yang fakir maknanya, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan solat, menunaikan zakat, orang yang menepati janji, dan orang yang sabar daripada musibah yang mari, penderitaan, dan daripada masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar iman mereka, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Daripada ayat ni kalau kita tengok, boleh buka As-Sa'di, boleh buka Ibnu Ashur, boleh buka tafsir ulama India Ubaidullah Sindi ke mana ke, kalau dia akak baca benda ni, nampak bahawa kebajikan ini adalah benda yang berlaku di atas diri kita sendiri, dan juga kita kena ihsan kepada orang lain. Barulah siapa hakikat takwa. Baik, hak ambo nak sebutnya bukan nak tafsir ayat ni secara detail. Hak ambo nak sebutnya dalam puasa tu dia ada berlaku hak kita sebut tadi. Yang pertama, gapo dia ada berlaku? Orang puasa ni ada jenis manusia dia tak mayar tapi dia puasa. Betul ke tak? Dia berasa tak tergamuk lagu mana tahulah, dia kata tak tergamuk nak makan boleh puasa. Dia tak mayar dak, malah mayar. Pergi puasa, dia puasa. Terawih pergi, dia pergi terawih dengan subuh, mayar lain dak, juru juga sikit. Masa tu lebar korang dia panggil, separuh-separuh. Adik-adik semua, dalam ibadah puasa kita puasa ni ada jenis orang, siapa-siapa pun, manusia mana pun,
Dia kalau hak tak puasa tu hak berat benar lah. Hak tak semaya pun paling kurang dia puasa. Dia tak makan depan-depan orang. Kerana berasa malu. Boleh jadi dia berasa malu. Kerana orang lain pakat puasa belakang. Dia seorang tak puasa, dia berasa malu. Dia malu kat orang dulu pun tak apalah. Tapi nak ayak bui hati dia tu berasa tak tergamuk nak makan seorang. Berasa tak tergamuk walaupun orang tak kelih dia nak pergi makan lah bilik seorang dia berasa tak tergamuk. Nak ada dah takwa tu. Benih dia cuma tak ada baju nak sirai. Dia tak ngaji mungkin. Jadi dia tak berasa diri dia jahil. Manusia ni kalau tak berasa diri tak tahu, dia duduklah keadaan lagu tu. Kalau berasa diri tak tahu, baru rasa nak menambah ilmu. Serah nak menambah ilmu. Dalam puasa ni adanya benih keimanan kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah, dia tak sanggup nak makan dalam bilik dia, nak makan di tempat orang tak tahu, sebab dia tahu bahawa Tuhan tengok dia. Inilah sifat yang paling besar kalau orang mukmin. Bukan sahaja dalam bab puasa, dalam bab gapo pun kita nak buat. Apabila kita nak buat satu perkara, kita ingat kata Allah Ta'ala dia tengok kita, dia kelih kita, tak jadi. Imam Ghazali kata nak cek kata musmaya ni molek kedak, musmaya depan orang serupa kedak dengan musmaya depan lembu. Serupa kedak. Oh, kalau maya sejik tu gini tutup bismillahirrahmanirrahim. Iya kena bodoh. Pejam mata. Maya di rumah nak kau. Mau tu Allah. Maya di rumah. Baju tak pakai kadang-kadang. Kau jatuh lah. Pakai baju singlet gitu ya. Baju sakuk baju. Puluh tiok serabai. Nak jumpa orang pandai pakai baju jangok-jangok. Nak jumpa Tuhan nak pakai baju jangok sikit tak boleh. Karena dia tak rasa bahawa kata nak jumpa dengan Allah ni lebih segala-gala daripada orang. Dia tak rasa lagu tu. Bila kita tak ada rasa lagu tu, kita buat main-main maya kita. Tak buat main-main ya. Semaya ikut dia tahun mana, baca ikut dia, tak ada kata nak betul bacaan, nak betul rokok lagu mana, sujud lagu mana, tak ada. Bak semaya ni tak belajar, boleh kata ikut saja. Maya kena belajar. Nabi kata benda-benda mula-mula sekali nak dihisap depan Allah ni, di antaranya semaya inilah. Tanya lagu mana semaya. Tapi tak berasa kata kita jumpa ni dengan satu zat yang maha hebat, yang maha tinggi. Ada. Kalau kita berasa nak jumpa orang besar lagu mana, kita pergi nak jumpa dengan orang, dia pergi masa pukul 9, pukul 8.30 kita sapat dah, kita tunggu dia, moga dia orang besar. Kita pakai lagu mana, habis hai bahu letak tubuh tak kita kan ni. Oh, gigi rosok tu kat habis obat gigi so geruk-geruk ya subuh takut bau peta, bau jering ni nak kecek dengan dia ni. Kalau jumpa kita tu pula orang hebat pula, raja lah kita kata raja, kok biasa jumpa raja. Oh payah nak jumpa, payah nak jumpa so. Lepas tu kalau tangan dia mari dia nak jumpa kita pula, nak jumpa dengan rakyat. Kita ni orang yang dijemput dalam majlis raja, lagu mana kita pakai ya kita. Jangan sebab kita nampak cokoh raja, nampak kata dia tu raja. Allah Ta'ala hak kata dia raja, segala raja ni, apa manusia tak berasa? Apa? Sebab hati manusia ni mati dah. Siapa tak kenal Tuhan, hak dia doa Allahu Akbar, hak dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hak dia minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hak dia rukuk subhanarabbil a'la, hak dia sujud subhanarabbil a'la. Dia tak tahu kata dia sebut tu gapo. Dia hanya tahu orang sebut kita pun sebut, orang sebut kita sebut. Mati dia tak tahu gitu ya. Ini benda yang paling bahaya dalam hidup kita. Bila kita tak ada rasa bahawa kita sembah Allah yang maha hebat. Puasa menghadirkan diri kata Allah sedang melihat kita. Itu daripada puasa kita belajar yang pertama. Puasa ajar kita sifat ihsan.
Ihsan apa makna kata? Tadi dia sebut tadi. Beri makan kepada orang miskin, orang fakir, orang musafir. Ustaz pula mari duk cerita tadi hak Palestin, lah ni duduk puasa dah tak makan dah. Ambo dengar ustaz cerita tadi bahasa gerung, kita makan banyak. Kalau kena makcik, sopa ngemu pun. Lah, makan tu kat kenyai semua. Lah, orang Palestin tak makan. Lagu manalah keadaan duk belah situ. Derma ke Palestin 2 kok. 20 kok duk derma Palestin. Mulut duk belah sama nyanyo orang Palestin. Nyanyo harta banyak 20 kok, 20 kok, 20 kok. Tak ada nyanyo 20 kok. Dengar pada kecek nyanyo tu kat 1000 kok lah nak derma Palestin. Baru jalan muka duit banyak, duit ada, harta ada. Adik kakak semua nak rakyat bui. Sifat ihsan inilah yang Allah Ta'ala sebut. Orang yang buat ihsan kepada orang, Tuhan rahmat ke dia. Ada sifat ihsan. Melalui apa? Melalui kita lapar. Lapar ni Allah Ta'ala nak suruh semua umat atas muka dunia ni hak beri mereka aku kena rasa lapar belaka. Tu ya Tuhan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat hak dulu padamu pun lapar gitu. Tak cekak pun supaya lagu tu dahaga tekak hak lagu tu. Biar pakai rasa lagu mana orang lapar. Biar pakai rasa lagu mana perut hak lapar tak masuk makan ni. Lagu mana keadaan mu nak duduk daripada mahsyar no manusia duk beripung semua manusia lah keadaan peluh mu duk keting ada duk pohon ada hak tergelam dalam peluh matahari sejeka atas kepala. Lagu mana keadaan kalau mu tak boleh minum telaga Kausar Nabi SAW. Mu puasa sekira hari pun manusia mu tak khabar ingat dah kata lapar habis hai yang beli dalam nak dahaga cak merah cak biru habis beli hak minumnya air tu ya mu kecil manis. Telio, tengok air tu bahasa telio. Mengko dahaga. Puasa ni lapar nombor 2, dahaga nombor 1. Musim-musim panas pula Allah. Tuhan sajalah yang tahu. Tapi mu kena rasa. Supaya mu ada sifat ihsan kepada orang lain. Bunyi kata orang lain tak boleh makan. Mu ingat puasa lagu ni lah berasa lapar. Bunyi kata orang lain tak cukup piti, mu ribui sebab apa? Sebab mu biasa dah berasa lapar, manusia berasa dahaga. Ihsan ini kalau kita tak ajar pada anak kita tidak akan ada ihsan kepada kita. Sebab tu budak haluh-haluh ni sebulan sekali kita kena bawa dia pergi rumah orang susah. Kita beli berah ke, segoni ke, beli berah boleh 5 kilo ke, belilah tepung ke apa pun, bawa anak kita, suruh anak kita tu pergi ke orang susah. Itu orang panggil nak tanam sifat ihsan yang ada dalam tubuh anak kita. Barulah dia ada ihsan kepada kita. Anak-anak lah ni makcik tak ada ihsan. Tak ada kesih belah pada mak bapak. Sini yang tak tahu lah. Amba sebut sama di Malaysia tu kajian kena mikir lagu mana nak tambah rumah orang tua. Ada hak cerita baru ni tu pergi letak ayah dia di tempat nunggu bah sesembah ni kan. Letak ayah dia, anak dia kata tunggu sini abah tunggu. Pah sudah tak mari ambil. Makcik tebanglah kat awal doa lagi panjang umur. Doa lagi. Nak panjang umur. Kuat ngepek teruk kanak lah saya. Ngepek kuat-kuat kak. Kita nak panjang umur setara mana? Kalau panjang umur setara tu tak ada kita panjang umur bak mati awal lah. Sungguh. Jangan umur kita panjang sampai jadi nyanyuk nyusuh anak-anak. Kita takut tadi. 2 perkara ya, menjadi bala kepada anak kita ataupun menjadi pahala yang besar kepada seorang anak. Sebab pera mak bapak dia. Allah Ta'ala tak sebut perkataan taat untuk pera mak, pera ayah. Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana.
ihsan dia sebut. Dia nak ajar ihsan itu baru supaya Amos sebut tadi, jumpa orang miskin suruh anak pergi bui, jumpa orang susah bui anak, royak ke dia abah bui itu sebab apa? Sebab nyanyo ke dia. Sifat lagu ni lah yang menyebabkan anak-anak kita bahasa kesia kita kalau kita susah, kalau kita esok sakit. Melawak orang sakit itu kena ajar semua anak. Pergi melawak orang sakit, pergi tengok orang susah, kena ajar semua. Awak ada sifat ihsan. Sebab apa dia kakak? Ada sayang Amos orang. Bini dia ni backing lah. Backing dengan anak, bukan backing untuk lelaki. Tak, dia royak lah je lah, tak tahu. Muka dia takut ke bini juga. Backing anak ya, tu anak ajar backing. Pergi berduit pergi sekolah. Dia royak ke abah dia kata, dia royak ke mama dia kata, mama bawa bekal lebih sikit. Dia bekal ke nasi goreng mama dia buat lebih sikit. Padahal duduk rumah makan sikit lah. Bawa lebih sikit. Bawa balik kosong. Kalau bagi duit tu 10 riyal, mama dia suruh sipel 5 riyal, habis 10 riyal. Mama yang ngepek barulah pitih tu gua ni mobil retin biasa lah makcik dia. Nak peringatkan anak ni lagu ni. Anak ni bahasa senyap, tak kata apa senyap. Batu ada lah majlis jumpa mak bapak dengan guru sekolah. Lalu jumpa mak bapak ni, ayah ni gilah sekolah. Nak ambil markah tu. Cikgu kata gapo? Ayah dia ni saya ni nitik air mata dia kata. Dia kata tu cikgu kata, "Oh loh, anak awak ni bagus sungguh lah," dia kata. Bapa kalau dia bawa bekal makan tu dia pakak dengan saya ramai-ramai, bawa bekal pakak waktu rehat tu pakak makan sekali. Sayang dia pula dia tak sayang orang kaya, dia sayang orang susah saja. Patu duit ni wui ke sayang semua, wui ke sayang. Sayang tak bawa duit bui. Ada seorang sayang tu anak yatim. Dia duk wui dengan tu, hidup baik dengan tu. Bagus sungguh lah. Walaupun markah dia tak tinggi mana, cikgu kata dalam kelas ni perlu usaha lagi lah. Tapi saya bui akhlak dia kata. Tok laki balik cerita ke mak ni, teriak mak dia. Mak dia duk marah semua, tak khabar. Tapi jangan ngepek kuat. Tengok dulu anak-anak buat gapo. Nah, supaya duk ngepek ke tok laki duk tubik dengan saing semua, bukan tubik dengan saing. Kau gimana? Selesai masalah saing. Jangan kedah dah najuk dah. Hanya kita ngepek kuat-kuat lah pok kita. Tanya dulu. Ni dak ngepek dulu nombor 1, tanya nombor 2. Oh tu yang pening tu. Bukan kat sinilah bapak lah yang sebut nak marah muka. Lah sekali dia pun tengok mana anak dia mari sifat mana lagu ni. Rupa-rupanya dia ajar yang kecil lagi anak dia. Boleh puasa dia akan buat satu tabung ni. Botol air gini ya. Dia tebuk atas ni. Botol air besar. Bermula 1 Syawal dia akan wi ke anak dia. 1 Syawal hari raya wi ke anak dia. Abang dia kata, abang taklah ni duit-duit lebih gapo, kita buka pada 1 Ramadan, kita wi ke orang miskin. Start daripada anak umur 9 tahun. Start daripada anak dia reti. 10 sen ambil tak lah tu. 10 sen ambil lebih beli bubuh. Hari 1 Ramadan pok dia pun belah botol ni, belah jebur gapo, pitih banyak, gi tukar jadi pitih. Duit ni wak gi kepada orang miskin dia boleh puasa. Pak orang anak dia ajar gitu berlaku. Anak ni ada sifat ihsan kepada orang. Kena ajar benda ni. Dan benda ni nak ajar mari boleh puasa molek. Sebab kita beri makan kepada orang yang buka puasa, pahala dia sama macam orang puasa tu. Tanpa mengurangkan pahala hak puasa tu. Boleh pahala. Beri makan kat orang. Lah ni pun boleh pahala juga. Tapi dalam keadaan dia puasa dalam bulan Ramadan berlipat kali ganda. Ada sedekah dalam bulan Ramadan. Ada hak sunnah, ada hak wajib. Hak wajib kita panggil fidyah. Hak wajib kita panggil fidyah.
Fafidyatun ta'amu miskin, beri makan kepada orang miskin. Gapo makna orang miskin? Orang yang butuh bekalan makanan. Mungkin dia makan tu dalam masa 2 minggu ya dia boleh dalam berah banyak ni. Kalau orang fuqara, orang fakir lebih pada tu lagi. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Tu bahasa dia, makan kerja hari ni untuk makan hari ni. Ramai orang susah. Mulai puasa nak ajar kita bahawa lapar tu adalah nyakit kepada orang susah tak boleh makan. Orang kaya, orang ada harta, orang ada banyak mana pun, kalau mu ni beriman pada Allah, kalau mu ni Islam, mu kena lapar supaya orang susah juga. Menyebabkan bila perut lapar keadaan kita serupa berlaku. Tu Allah Ta'ala ajar kita daripada puasa. Kita tak khabar bagi lagu ni. Tak khabar. Mana kata nampak kita tak khabar tu? Masa buka. Masa buka nampak tak khabar benar. Kalau orang susah tu muka duit ada 500 kuknya beli gapoh ada ya. Kalau kita duit ada tu masa buka tu kadang-kadang lauk rumah tu lebih. Allahu Akbar, masuk oleh peti ais tu, masuk oleh peti sejuk tu, masuk. Nak puasa tahun ni buka peti sejuk tu ada lagi lauk puasa tahun lepas. Beli pula hak peti beku tu kan, 3 butir duduk rumah. Lauk orang makan puluk bubur hal tu lah. Tok laki duk makan tu hijau muka-muka. Pasal malah nak masak panah ada. Dia kalau lauk sipel dalam beku ni dari sudut kesihatan tak apa molek dah. Bila dia masuk beku tu dia tak apa molek dah dari sudut kesihatan. Tanyalah bomo di hospital, dia marah benar kalau makan hak masuk dalam peti ais ni. Dalam tempoh yang lama, jangan lebih daripada 2 atau 3 hari. Ni puasa tahun lepas tu ada lagi. Allah nak buat bahasa kedekut. Bahasa saya nak buat bahasa bazir. Batu wikok orang, kalau kita lebih makan berwikok orang, siapa dia ajar? Kalau lebih makan wikok orang kat orang, siapa dia ajar? Belum pada makan tu kena wikok orang. Hak tu hak agama ajar, bukan lebih makan kita baru wikok orang. Reti ke tak? Sakit tekuk aku ni. Kena reti. Kita masak lebih-lebih, hak lebih kat bagi kok orang kok orang lagu mana je. Kita kena bui sebelum daripada kita makan. Kalau wak bobo bui sebelum pada kita buka puasa, sengeleng dah wak lebih, tinggal bahagia kita sikit sudah. Kita duk makan hari-hari, tak kita tak tahu kadar kita makan banyak mana. Tahu tak? Ginilah mudah nak ya. Adik kakak yang paling banyak makan berapa pinggir? Zaman yang beri makan mula nayuk roti canai 10 putih. Tak ada duk malu nak royak Zaman beri makan roti payah hok Pakistan tu kita makan 7 putih sore. Kalau pergi Mekah kambing sepoh hok goreng tu restoran Pakistan tu kita makan sore sepoh. Pasal ni tapi jadi gini ni tolu nak ayak buih lah ni tak seh dah lah ni bawa mau obat pagi-pagi kena makan ustaz. Obat ni obat nak uwi tak lalu makan, kalau makan banyak mutah wek. Ustaz kena habis obat ni tempoh 6 bulan. Kalau berat badan ustaz tak turun lagi, aku nak kerak orang perut tu, dia kata. Ni duk makan ni turun banyak lah, takut kalau kerak orang perut. Ya kerak boleh sedepor. Mari batu kat subuh baru sudah. Baik. Nak royak bui makan. Pak kita tahu kita kadang banyak mana makan, habis-habis lah adik kakak makan 4 ping lauk sedap lah. Berapa pinggir hak boleh kita makan? Hak paling sedap. Ada 2 ya awak suka kata. Takat tu 2 3 pinggir setakat tu yang boleh ya. Pas kita tahu lauk sampai 4 pinggir tu apa?
Tidak hawa nafsu apa lagi. Orang puan lagi dia tahu. Tok laki dia makan banyak mana. Tak ada makan banyak rumah dah orang bujang makan banyak Buat debek gitu Biar orang bujang masak tak sedap pun. Relok tekok-tekok nak telah. Sedap. Moga jangok. Orang bini masak di rumah dia bukan baik sedap. Tahu kita tahu dah nasi ayahmu ngak makan habis 2 pinggir. Ikan goni ayahmu berahi. Goni kita si pes kodah hok dia makan hok paling banyak tu, batu hok lebih orang lain. Bui kepada jiran sebelah. Nabi siapa royak lah. Tak berimeh seorang kamu kalau kamu tidur dekat dia perut kenyang sedangkan jiran kamu lapar. Nabi pun tak berimeh mu. Hanya kata begur lah. Orang sebelah rumah lapar tak ada makan ni. Kita hidup perut kenyang. Lagu mana? Mana kata kita nak buat sekara tu, nak buat lauk boleh puasa, nak buat makan buka puasa, nak buat manis boleh puasa, kita boleh mikir dah banyak mana kita buat, banyak mana hak boleh kita makan, dah hak lebih tu kita wikok orang sebelum daripada kita makan. Baru kena cara. Pas nak buat gimana? Oh, amal boleh buat gi masjid, boleh ada orang nak makan. Cuma pakat molek, jangan pakat dua mari masjid belakang jadi banyak pula dia masjid, bazir pula di situ. Kena buat jadual lah. Buat rotib 1 hari 1 Ramadan, banyak ni, 2 Ramadan apa amal ni nak buka lauk gapo. Kita boleh dah lepas hari ni. Kalau kita duk main rata hari ni nak makan goni, berasa nak makan goni, kita tahu buat jadual, bazir akan berlaku dalam bulan puasa. Sedangkan setan kena hikat habis dah. Orang bazir sedara bagi setan. Bulan puasa pun setan kena hikat, tapi sepupu dia duk ada lagi sini. Boleh faham ke tu? Ini orang puas kena fikir. Kalau ikan, tok laki kita boleh makan ikan gapo? Berapa ekor dia makan ikan? Oh, tak ke sampai 1 kilo. Tok laki makan ikan lebih pada beran ni. Dah lah, tak ke lah makan ikan banyak gitu. Boleh makan gapo? Ikan pula jenis lagu mana? Ada saya ambil tu ikan besar tak makan, ikan halus dia makan. Ikan besar tak boleh makan. Ikan halus apa makan? Apa yang lagu tu? Ada ke tak makan ikan halus, makan ikan besar. Kita makan belakang halus boleh, besar boleh, asalkan ikan. Tak milih lah mana makan. Kita tahu dah tok laki kita, anak-anak kita makan sekodah tu, kita masuk sekodah tu. Bapa yang kacang masuk lebih, lepas tu kita tahu pulak peti, lepas tu tak tahu nak makan bila pulak, lepas tu ambil cuah saja jadi bazir bapa. Kalau kata nak makan kaya, makan awal-awal kaya. Kalau ayah tu boleh kecek, kata aku makan hak basi sokmu. Mujur tak mana kecek melantai tu. Muka melantai ayah dah kata kan. Hak pergi beruk tu nasi dingin ke beruk nonyi hari-hari dia makan nasi dingin orang puasa. Nyanyi ke beruk tu. Nak buat mana beruk dia melantai. Ya Allah dia melantai, betul. Tapi biarlah ada manfaat yang besar dalam kita duk belanja boleh puasa, jangan buat ikut dah tak tahu gapo nak beli. Bermakna nafsu kita tak boleh nak kawal lagi bila mari boleh puasa. La haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu semua boleh puasa, ibu-ibu banyak pahala. Masuk kepada orang yang buka puasa. Air tangi bi isteri tu masuk dalam tu, pakak-pakak baca selawat, pakak-pakak baca surah, nak suruh berkatnya makan ni orang buka puasa. Kita kena letaklah diri kita kena masuk lebih, kena bui kepada jiran kita, bui pada orang susah setiap hari. Bukan seminggu sekali. Hatta gulai kes toko pun wagilah kepada orang yang memerlukan. Kita kira orang susah. Tak apa. Tak ada nak masak, belilah tepung gapo pebui. Supaya jangan kita lepas peluang pahala bersedekah pada bulan Ramadan. Lepas tu mari bulan puasa pula, nak lancar tabung Palestin pula, mari. Orang-orang kita, ustaz-ustaz kita, asatizah kita, pensyarah kita, mari duk raya ni bulan puasa ni, kita nak adakan satu malam khas untuk Palestin, nak hantar duit bagi Palestin. Hak ni sore pun jangan lepas peluang. Adik kakak kena ingat,
menyakit orang munafik dua perkara ya. Dia tak say kepada infak, dia tak say kepada jihad. Dua perkara. Dalam Al-Quran ada 7 surah. Surah-surah banyak bermula dengan Al-Musabbihat, yusabbihu lillah, sabbaha lillah, dan beberapa surah yang lain yang mana Allah Ta'ala cerita bak infak, bak jihad, bak khairat, bak infak, bak jihad, bak khairat. Dua perkara ni. Dua perkara ni penyakit orang munafik yang malas untuk buat. Orang munafik dia tak suka berjihad kerana dia takut pada mati. Bila dia kata hayya al jihad, mari kita jihad, kita siap sedia kita untuk berjihad. Inna buyutana aurah, dia kata rumah kami tak ada orang nak jaga, kebun kami tak ada orang nak kelih. Apabila kata mari kita infak harta kita, wak keluar harta, bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalihim dengan harta kamu untuk berjihad. Oh, dia kata minta maaf lah, wak gapo kita wi ke Muhammad. Pok-pok kita ni, pok-pok orang negeri asal Madinah ni, la akhrujanna al-'adh minhu la irja'na al-Madinah, kita klik Madinah esok ni, kita nak halau, kita nak hambak pok-pok hina. Dia panggil Nabi ni pok-pok hina. Tak say dia infak kepada Nabi, nak ayak bui. Kalau kita payah nak keluar harta kita, tak ada semangat nak mempertahankan agama kita, tak ada rasa kasih sayang sama muslim, orang panggil orang ni ada munafik dalam jiwa dia. Petanda orang munafik paling dahsyat, dia malah bangun maya subuh. Malah. Cik kena ingat dah, gerak untuk lelaki subuh-subuh. Tapi boleh puasa, Allah Ta'ala ajar kepada kita sahur. Hak nak dekat dengan subuh. Semua tu nak suruh buang nyakit. Bulan puasa ni bulan nak suruh buang nyakit dalam hati belaka. Cuba kita fikir. Habis ni pas dalam hati ni, ya korek tubik habis. Dia buat mari sahur. Waktu sahur pula, waktu ya wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur beristighfar kepada Allah Ta'ala, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca pula sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'adika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, hai Tuhanmu lah Tuhan aku. Orang panggil tok ngulu pada segala istighfar. Baca waktu sahur. Nabi kata lewat sikit sahur. Nabi suruh pelewat sahur sebab apa? Sebab di situ ada barakah dia. Kerana nak suruh hubung maya subuh tu. Kata cari peluang, dia royak lah bini dia. Abang makan dah ni pukul 12 sahur. Tok lebah berapa tak tahu lah dia. Pukul 12 sahur puak makan-makan. Esok tak segerak tidur tu ekak kerja banyak tu. Bini pun juga tak gerak. Tok lelaki. Tok lelaki kata jangan gerak sahur. Papakan sahur hak ni dah. Sahur pukul 11, sahur pukul 12 ni niat hak ni dah. Bermakna puasa kita jadi budaya sahaja. Puasa kita sekadar nak lapar, ilai dah lapar dah harga. Gitu ya. Dia tidak capai hak sebenar matlamat kepada puasa. Walaupun kita puasa, tapi dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana kita tak rebut peluang bulan puasa yang ada ni. Adik kakak dirahmati oleh Allah, kita tak tahu kita mati bila. Kalau adik kakak berasa tahu mati bila, anda orang tahu yang mati bila akak tangan kita nak beri hadiah. Hadiah napa? Apa? Nipu mu ni kita kata. Tak ada. Umur kita ni, umur ini tertentu tak akan disambung. Umur ini tertentu tak dapat disambung. Kita hanya menunggu
saat-saat berkabung tiada terkecuali, sama-sama menanti sebelum tiba masanya kita kembali padanya. Sebelum tiba masanya kita kembali padanya. Eloklah bersedia cari bekal di jalan. Eloklah bersedia cari bekal di jalan, agar kita nantinya tidak ada penyesalan, agar kita nantinya tidak ada penyesalan. Umur ini tertentu tak dapat disambung, umur ini tertentu tak dapat disambung. Kita hanya menunggu saat-saat berkabung tiada terkecuali, sama-sama menanti. Kita duk nanti mati Allah ni ya. Allahu Rabbi, orang dekat-dekat kita mati dah, begitu tak khabar. Kita tak rasa bahawa kita nak puasa sehari dua ni lagu mana Tuhan nak buat. Kita duk berasa raya tu, puasa tak nampak ni makcik, nampak raya yalah kena. Aja Allah angguk tu, angguk kali telajak kali tak buat angguk ki ngatuk budak tahu lah. Kita duk nanti masa yang ada. Bila masanya? Saat dan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri, walau akan menjerit meratap petang dan pagi, walau akan menjerit meratap petang dan pagi. Kita jerit petang pagi pun tiada yang terkecuali. Semua kita ni mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk dalam kubur, Allahu Akbar, lagi takut. Nabi kata kalau ada orang yang terlepas daripada himpit kubur, maka Sa'ad bin Mu'az lah orang yang paling layak, kerana mati dia itu ditangisi oleh penduduk langit. Malaikat teriak, Nabi kata dia mati. Sayangnya malaikat pada hamba Allah, sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az ni bergerak arah nak bui jangan main-main. Tapi dia, Nabi kata, tidak terlepas daripada kena hipik kubur. Hatta dalam riwayat Abu Daud, dari riwayat Muslim pun ada, hatta budak kecil mati pun masuklah kubur, pah, bumi ni akan hipik sampai berselisih tulai rusuk. Tu hak kita takut. Oh ya, pasal gerung lah, dia kata nak mati. Gerung pun mati, tak boleh gidah. Gerung lagu mana, takut lagu mana nak lari tak boleh. Tapi lepas pada tu Tuhan janji nikmat kepada orang yang bertakwa. Takwa tu boleh mana? Boleh puasa ni lah bocik. Takwa tu boleh puasa ni lah. Nak boleh takwa mana lagi? Lah boleh puasa ni takwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Orang yang takwa ni je Allah Ta'ala janji dah kepada dia, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Allah Ta'ala janji surga pada orang yang muttaqin. Muttaqin orang takwa. Nak ambil mana? Hak berjaya dia didik nafsu dia dalam boleh puasa untuk tunduk kepada Tuhan sebenar, iaitu Allah. Dia tak tunduk kepada yang lain illallah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tu sebenarnya hakikat kita puasa. Tapi kalau kita tak berasa puasa, mari puasa, ada orang tu puasa pula dah kata.
Dia berasa rusing ke poso. Apa dia poso nak raya. Dia raya kat ustaz pitih-pitih tak ada ni kat. Dia kata banyaknya nak pakai duit raya. Banyak gapo duit nak raya, baju tahun lepas ada lagi. Pakai baju tu. Duk mikir ni nak beli tu kalau orang sini apa tak tahu lah. Kalau Malaysia Allah tukar kalau hak kaya-kaya tu kursi ni tukar ni. Kalau raya tukar, kalau tu raya tukar. Tabir-tabir dia tukar habis. Ikut baju, kalau baju biru-biru habis. Mesti rumah biru. Tabir biru, kursi biru. Kalau merah-merah, pakai mata merah. Merah belakang. Tak kira dah itu. Poraya Cina merah. Kalau Cina kan merah kan? Nak rayak bui pok kita. Bukan syarat pun kita bazir pitih kat tu. Pada duit kita tu kita boleh buat pergi ke orang lain. Boleh beli baju raya pada orang miskin, anak yatim dalam kona. Apa kita duk habis. Baju tahun lepas pun tak buruk lagi. Baju tahun lepas tu tak buruk lagi. Cahaya pun tak tanggal lagi, tak lusuh lagi. Tak, mari hak baru. Okey, apa? Okay, kita duduk dengan ikut kehendak hati, tidak ikut kehendak Allah Ta'ala. Untuk akhirnya adik kakak, akhir dah. Tak boleh banyak-banyak tengah-tengah malam ni. Esok kita nak ceramah pula. Kakak sekalian, fikirlah apa yang kita sebut pada malam ni. Ada masa lah, kita ada masa dah. Allah Ta'ala mai royak kepada kita, wal asr innal insana lafi khusr. Seolah-olah Tuhan kata demi masa. Tak ada masa lah pok kita ni Tuhan kata, sebab manusia ni rugi belaka dah. Ustaz duk cerita orang Palestin dengan keadaan dunia Arab tak boleh terima. Semua itu jalan nak pergi ke akhir zaman belaka. Semua jalan nak pergi ke akhir zaman. Dia aku ingat baru ni 2-3 hari lepas tak boleh buka Facebook. Ingat tak? Oh tak tahulah. Kiamat belah tak boleh buka Facebook. Kalau Quran tak boleh buka, tak ada berasa gapo. Relax, tak baca Quran tu kenyang duk gitu relax. Duk dengan menyanyi hari-hari dung 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 dung. Dalam kereta pun dedung dedung dedung. Hok minat deke barak tu, deke barak apa sudah. Hok minat deke tu deke, hok minat danduk tu danduk, hok minat lagu-lagu. Tak duk berasa apa. Gah mari face tak boleh buka sehari. Oh gagal hok gagal kali hok orang nego guna Facebook. Oh gagal rugi dah kita hari ni. Ada satu syarikat tu moga dia nego online sebentar je bukan 4 je 5 je tak ada Facebook ni dia rugi atau berapa ratus ribu. Bergantungnya hidup kita kepada teknologi yang ada. Nak ayat adik aku, kita gantung dengan teknologi hak kita buat ada. Siapa dia buat? Orang alik sana buat. Kita tak khabar bahawa kita lupa nak bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita tak khabar benda tu. Dan inilah hak nak belajar nak buat ni. Supaya mu hidup gantung aku. Betul. Dalam face ni ada benda hak manfaat kalau kita buat. Tapi kena ingat, hidup jangan gantung ke orang sangat. Bergantunglah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di Palestin, hati dia bulat dengan Allah. Sebab tu gini yang nak tutup nak suara aku mikir Palestin nak tambah ustaz sikit. Dia mau tak berasa pelik ke Gaza besar mana kecil ya. Orang berapa orang? Juta orang. Kecil ya. Gaza ni separuh negeri Perlis. Amo duduk di Perlis mula masa bertugas. Negeri Perlis ni kalau kita pergi daripada sepadan Kedah, kita pergi raung sampai pada besar Thailand, kita mari pergi kat Chanlun, lebih kurang dalam sejam 10 minit sahaja. Hal tu pun bawa kereta slow, bawa kereta lagu musyarak lah kereta. Slow. Yang ada kan orang bawa kereta ni pasal lagu tu. Orang nak lorak, dia bawa kereta slow. Musyarak lah kereta. Oh sakit hati lah. Kita nak lorak ke ceramah lah. Nak ayat bui kecil yang negeri Perlis tu. Sejam 15 minit. Gaza separuh daripada Perlis. Habis kuasa besar dunia. Pakat duk nak ke dia. Mereka capung Zionis, Israel, apa semua. Sampakah hari ni tak berjaya lagi? Sampakah hari ni? Nak ayat bui kuat hak mana? Kuat hak kecil ni.
Patut sebab itulah Yahudi lah ni seponok gila Israel tu, seponok gila dia. Dah ustaz kata ramai masuk pita gila pun dah memang dia gila. Dia tak masuk pita gila pun dia gila. Gila habis dah puak dia. Kalau kena perang ni kau gila. Sebab apa? Sebab dia tak boleh mikir lagu mana tak boleh nak kalah kita besar gini mo dengan sistem katanya pertahanan yang paling canggih sekali, dengan alat yang paling hebat sekali. Negeri yang kecil ni sampai kali ni pun kita duk berkekoh dengan dia lagi. Bagaimana? Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Siapa yang tolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Puak-puak Hamas, puak-puak mujahidin dia selakah pun tak lari. Selakah pun tak lari. Apa? Depan syahid surga, undur belakang dak sekali. Puak kita sekarang nak pergi perang, nak akak selimut subuh-subuh berberak. Masa duk kecek lah. Masa duk kecek semangat perang Palestin. Puak kita kalau pergi Palestin nak perang, mu nak perang dengan hawa nafsu mu, bangun pagi-pagi pergi maya subuh pun mu tak boleh dah. Nak perang Israel, parah. India kata porah. Dah balik lah. Apa kak fikirlah buat kita dah. Dah bakal berubah boleh puasa insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.